bersiaran bersama TV1 pada ketika ini dan pastinya pilihan anda tepat kerana secara eksklusifnya TV1 akan membawakan kepada anda istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Jadi bermula sekarang sehinggalah berakhirnya istiadat kemahkotaan ini. Pastikan anda terus bersama saya Syuhaimi Muhammad dan juga saya di sini Hani Hamid. Alhamdulillah hari ini dengan penuh limpah rahmat dan juga izinnya kita dapat bertemu secara langsung menerusi saluran TV1 untuk kita menyaksikan sebuah istiadat yang boleh menjadi satu perkara yang cukup penting dalam sejarah lipatan sejarah negara kita. Kerana kalau diikutkan, dizahirkan dan dijemakan istiadat kemahkotaan ini adalah pada 10 Februari 1960 iaitu 55 tahun yang dulu. Okey, apa yang dijanjikan istiadat kemahkotaan ini akan dibawakan secara eksklusif, penuh budaya dan juga gilang gemilang. Itu yang dijanjikan Dan pasti inilah antara elemen istiadat kemahkotaan ini yang akan kita terjemahkan segalanya dalam tempoh siaran langsung istiadat kemahkotaan ini. Jadi dalam apa pun sebenarnya kita sama-sama menantikan istiadat kemahkotaan ini satu perkabaran duka bila mana Perdana Menteri pertama Singapura, pengasas Singapura moden Lee Kuan Yew telah pun meninggal dunia pada pukul 3.18 pagi tadi di Hospital Besar Singapura, mendiang berusia 91 tahun. Perdana Menteri pertama Singapura itu dimasukkan ke hospital selepas mengalami radang paru-paru yang teruk sejak 5 Februari lalu dan menerusi kenyataan kerajaan Singapura sebelum ini memaklumkan Lee Kuan Yew dalam keadaan kritikal di ICU dan kesihatannya semakin buruk akibat jangkitan. Lee Kuan Yew merupakan seorang tokoh ikon politik di Asia bersara dari arena politik pada 1990. Legasi pemerintahannya disambung anaknya Lee Hsien Loong. Lee Kuan Yew dilahirkan pada 16 September 1923 dan merupakan anak sulung kepada pasangan Lee Chin Kun dan Chua Jin Nyo. Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Teluk Kurau dan beliau kemudian lanjutkan pendidikan menengah di Raffles Institution. Bagaimanapun pendidikan universiti beliau telah ditangguhkan sepanjang tempoh Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sehingga 1945 berikutan pendudukan Jepun di Singapura. Lee Kuan Yew menjadi penyunting bahasa Inggeris di bahagian propaganda Jepun. Haudubu bermula pada tahun 1943 sehingga 1944 kerana kebolehan beliau berbahasa Cina, Jepun dan juga Inggeris. Selepas perang tamat, beliau menyambung pengajian dalam jurusan undang-undang di United Kingdom. Dan karier politik Lee Kuan Yew bermula apabila menjadi ejen pilihan raya bagi ketuanya John Lay Hope di bawah spanduk Parti Progresif yang pro Britain dalam pilihan raya 1951. Jadi itu sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Jadi salam takziah kita ucapkan kepada warga Singapura yang sebenarnya hanya dipisahkan oleh Pantai Ridu kalau di sini, Haniya. Benar itu. Jadi apapun memetik juga kata daripada Perdana Menteri Lee Hsien Loong iaitu anak mendiang Lee Kuan Yew mengatakan prosiding pengkebumian dan juga urusan tempat untuk orang ramai memberikan penghormatan terakhir akan diumumkan kelak. Jadi walaupun sekali lagi syabas takziah daripada kami untuk koperasi istiadat kemahkotaan. Apa yang pasti fokus akan kami bawakan kepada anda dalam tempoh istiadat kemahkotaan ini segalanya, dan pada ketika ini pukul 7.30 pagi perjalanan siap siaga semuanya sedang bersiap sedia. Nantikan detik untuk istiadat kemahkotaan yang akan berlangsung pada pukul 9.30 pagi nanti. Benar? Namun begitu, Hani, bukan kita berdua. Bukan saja kita berdua, Hani Hamid dan juga Syahimi Muhammad yang berada di sini di bilik buruan kita gelarkan di sini, tetapi juga di pekarangan istana sahabat-sahabat kita, rakan perantara kita iaitu Asyari Sarafuddin dan juga Wan Syahrina akan memberikan perkabaran sekitar pekarangan istana. Jadi mungkin ada liputan lanjut yang untuk permulaan mukadimah nak diberikan oleh mereka, silakan. Syaril dan Wan Syahrina. Ya, Suhaimi dan juga Hadi, kami menghirup udara segar di luar perkarangan Istana Besar Johor ini, Rina. Betul. Dalam cuaca yang alhamdulillah baik sekali pagi ini 23 Mac. Selepas begitu lama kita menanti sebenarnya tarikh dan detik ini untuk istiadat kemahkotaan, istiadat utama selepas istiadat sampingan dimulakan sejak 16 Mac lalu dan semuanya sebenarnya menjurus kepada acara utamanya iaitu untuk menyempurnakan kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Jadi inilah dia harinya, Syaril.
Dan di sinilah kita. Dan juga sudah lama saya nantikan nak berpantun ni. Wah, okey. Okey, saya ada satu pantun khas. Pahlawan Melayu gagah berdastar, melangkah ke gelanggang penuh harapan. Dagang dalam, dagang luar, tak kira mana tetap menawan. Saya kena tanya. Dagang dalam, dagang luar. Apa maksudnya dagang dalam, dagang luar? Dagang luar maksudnya kita bersamping di sebelah luar. Kerana hari ini sepenuhnya istiadat semua yang berada di perkarangan istana diwajibkan untuk memenuhi kod etika pakaian, berbaju Melayu hitam, berteluk belanga dan juga sampingnya perlu berdagang luar. Sesuai jugalah dengan tetamu-tetamu kita yang datang pun mengenakan kod etika sebegini. Okey, terima kasih kerana memberikan penjelasan sebenarnya. Kerana kalau kita salah faham, mungkin berdagang luar tu bunyinya macam kita berdua di sini. Sebab kita berada di luar daripada Suhaimi dan juga Hani Hamid yang berada di bilik buruan Istana Besar Johor sekarang ini. Dan tentu saja selepas ini istiadat kemahkotaan akan mengambil tempat di Peramis Utama di Dewan Singgasana. Dan sebelum itu, sebaik saja keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga Tuanku Raja Sari Sofia, maka akan dijalankan nanti sambutan ataupun perbarisan oleh pasukan askar timbalan setia diraja. Dan yang kita saksikan pada ketika ini baru saja tiba tadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, dan kita dimaklumkan juga untuk istiadat kemahkotaan ini terhad kepada 250 kenamaan utama yang dipersilakan untuk bersama-sama di bilik singgasana di Istana Besar Johor, dan ini juga ketibaan menteri-menteri kabinet juga timbalan-timbalan menteri kabinet untuk sesi awal ini, Rina. Ya, betul-betul. Dalam Dewan Singgasana tersebut nanti yang mana istiadat kemahkotaan akan berlangsung secara begitu atau penuh adat istiadat kemelayuannya. Hanya jemputan khas sahaja yang akan bersama-sama di dalam Dewan Singgasana. Tetapi selain daripada itu, di sekitar Istana Besar ini hadirin dan hadirat telah pun memenuhi dengan pelbagai tugasan masing-masing. Kalau di dalam perkarangan Istana Besar lah, di luar Istana Besar di sekitar Bandaraya Johor Bahru, kita harapkan supaya semua lapisan masyarakat turut serta bersama-sama keluar dan juga memeriahkan lagi, kerana ini juga yang dipesan ataupun dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, supaya semua lapisan masyarakat menunjukkan, menzahirkan dan juga mengambil peluang ini untuk meraihkan kemahkotaan. Ya, hari ini hari cuaca begitu baik sekali, hari juga hari cuti. Kalau yang kata tak sempat nak bekerja, itu tipulah kan. Hari ini hari cuti dan telah diisytiharkan oleh kerajaan negeri. Ambil ruang ini, ambil masa ini untuk sama-sama memeriahkan, sama-sama memberikan penghargaan terbaik kita sebagai rakyat jelata kepada institusi raja, terutamanya Sultan Johor, Sultan Ibrahim bin Almarhum Sultan Iskandar. Baik, untuk acara yang penuh nilai historikal yang berlangsung di Istana Besar Johor ini, yang juga merupakan muzium Diraja Sultan Abu Bakar, sebenarnya punya rentetan sejarah yang sangat besar juga dan tinggi nilainya. Kita nak tahu apakah dia perkara-perkara ataupun peristiwa yang membawa kepada pembinaan Istana Besar sehinggalah ke hari ini ia wujud sebagai muzium Diraja Sultan Abu Bakar. Saksikan bingkisan yang disediakan ini. Daulat tuanku, daulat tuanku, Istana Besar Johor yang terserkam indah dan terletak berhadapan dengan Selat Johor ini siap dibina pada tahun 1866. Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abu Bakar mencemar duli meletakkan batu asas pada tahun 1864. Merupakan salah sebuah bangunan yang tertua di Johor Bahru, seni bina Istana Besar berunsur kosmopolitan dengan bentuk mengikut gaya Renaissance dan mempunyai pengaruh Inggeris dan Melayu. Pembinaan Istana Besar merupakan hasil titik peluh pekerja tempatan di bawah pengawasan seorang arkitek Eropah. Sebahagian besar daripada kelengkapan perabot-perabot asalnya dipesan khas dari England oleh Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abu Bakar dalam tahun 1866, dan baginda sendiri yang mengarahkan susun atur dan keindahan seni taman Istana Besar. Istana Besar pernah menjadi tempat berlangsungnya upacara kemahkotaan Sultan dan Sultanah Johor, penganugerahan darjah kebesaran dan tempat bersemayam Almarhum Sultan Abu Bakar hingga Almarhum Sultan Ismail. Istana Besar mencatat sejarah apabila istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor kelima berlangsung pada 23 Mac 2015. Istiadat ini begitu istimewa
memandangkan kali terakhir diadakan pada 10 Februari 1960, iaitu 55 tahun yang lalu semasa kemahkotaan almarhum Sultan Ismail Sultan Ibrahim. Istana Besar memainkan peranan penting sebagai lambang kedaulatan dalam memartabatkan istiadat Melayu institusi di Raja Johor dan menjadi simbol kebanggaan rakyat. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Baik, terima kasih Syahril. Jadi sangka pantun juga sebenarnya ingin saya berikan di sini. Tanjung Puteri airnya biru ni, Ya, tempat betul. bermandi nak dara jelita. Teman sekampung lagikan dirindu. Ini kan pula negeri tercinta. Dan macam mana Syahril katakan tadi, cukup istimewa tentang istiadat kemerdekaan ini dan juga istimewa bagi saya secara peribadi sebagai anak Johor kerana sama-sama dapat membawakan istiadat kemahkotaan ini. Ya, saya sendiri pun Syaini berada di sini lebih kurang seminggu lebih untuk mempelajari dan mendalami lagi tentang sejarah Johor itu sendiri. Memang terasa seolah-olah saya ni anak Johor sekarang ni. Kerana kalau kita lihat segala rujukan yang kita terima adalah berdasarkan pada buku yang Hani pegang ini. Nampak ni dengan segala tanda-tanda ini menunjukkan bahawasanya inilah merupakan antara sumber rujukan utama untuk kami peroleh segala maklumat berkenaan istiadat kemahkotaan. Ya, secara keseluruhan dua buah buku yang menjadi rujukan kita, yang menjadi sumber panduan untuk perbincangan kita membawa kepada perjalanan istiadat ini, iaitu yang saya pegang Adat Istiadat Kesultanan Johor Moden 1855-2012 dan penulis ada bersama kita. Ada bersama dengan kita tentunya. Jadi kita terus bersama dengan penulisnya di sini iaitu Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Ramli merupakan Dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor. Assalamualaikum, selamat pagi. Terlebih dahulu tahniah Datuk, kerana akhirnya kita berada pada hari yang ditentukan 23 Mac ya, dan pastinya kita harapkan segalanya akan berakhir dengan baik. Namun begitu usaha kerja keras yang diberikan selama ini dalam tempoh raptai dapat saya saksikan sendiri. Jadi untuk setakat ketika ini dalam tempoh satu jam setengah lagi istiadat akan berlangsung. Bagaimana perasaan Datuk sendiri bila mana persiapan itu sudah pun tersedia? Terima kasih. Sebenarnya bagaimana yang saya sebutkan dahulu, persiapan ini kita bermula 2 tahun dulu. Tetapi telah mula merancak mulai tahun ini. Dan saya amat berterima kasih kerana diberikan mandat dan juga amanah oleh Duli Amang Tuanku sendiri untuk melaksanakan acara ini, istiadat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pegawai kaki tangan dan lain logistik yang memberi bantuan untuk menjayakan ini. Dan saya merupakan istiadat pada hari ini merupakan satu kemuncak. InsyaAllah dapat kita berjayakan bagi jadikan sebagai satu bahan sejarah bagi negeri Johor dan rakyat. Ya. Dan bercakap tentang Kesultanan Johor Moden bermula dengan pemerintahan dinasti Temenggung hinggalah sekarang ini dan juga menyentuh mengenai kehebatan warisan dinasti ataupun adat Temenggung dari kacamata Datuk sendiri yang juga telah menghasilkan 2 buah buku yang telah pun kita sebutkan tadi. Mungkin kita boleh sebut sikit daripada kacamata Datuk. Ya, bagaimana kita sedia maklum, Johor Moden ini sebenarnya bermula daripada zaman Temenggung, iaitu dinasti yang ketiga dalam Kesultanan Johor. Dan dinasti Temenggung ini bermula pada tahun 1818 dan dibawalah hingga sekarang. Bapa Johor Moden ialah almarhum Sultan Abu Bakar. Daripada mula Temenggung mendarat di Iskandar Puteri, iaitu di satu tempat yang dinamakan Tanjung Puteri, dinamakan bandar itu ataupun penempatan itu sebagai Iskandar Puteri 1855 hinggalah sekarang kita ada dalam era Johor Moden. Okey. Jadi dalam usaha untuk menuju ke arah sambutan juga diangkat sebagai perayaan kemahkotaan ini, sumbernya adalah pada 55 tahun yang dulu dan ketika itu bahan-bahannya hanya kepada yang bercetak, kekurangan dari segi visual. Jadi bagaimana pasukan Datuk sendiri berusaha untuk mencari segala maklumat-maklumat istiadat, siram tabalnya, letak kerja dan untuk istiadat yang akan berlangsung sebentar nanti, istiadat menghadap dan juga istiadat-istiadat yang lain? Kita rasa bersyukur sebab walaupun tak ada ditulis dalam mana-mana buku, tapi Johor ni mempunyai satu khazanah daripada segi sejarah, bahan sejarah yang kita mesti berusaha untuk mencari, mencongkil. Misalnya daripada dokumen yang ada disimpan dalam istana, bahan-bahan dalam
dalam sejarah di archives misalnya, dan juga daripada segi percakapan dan perbualan dengan orang-orang tua. Itu Sejarah sebab lisan. Ya. saya lisan, dan itu yang saya masa saya menulis buku-buku ini ialah untuk mendapatkan semua bahan-bahan ini dikumpulkan, ditulis semula, dihalusi untuk dijadikan bahan kepada generasi akan datang. Sebab memang kita belum dapat satu buku yang khusus Yang solid. untuk istiadat-istiadat ini. Buku yang kedua saya itu mengandungi istiadat diraja daripada lahir hingga mangkat. Jadi dalam pada itu ada kelahiran, pelantikan Tengku Mahkota, pelantikan raja, pertabalan, perkahwinan dan lain-lain, sehinggalah kemangkatan. Semuanya ada dalam buku itu. Ya, memang Okey. benar. Dan sebelum itu, ya, sebelum kita menjejaki tarikh 23 Mac ini, dinyatakan sebelum ini istiadat kemangkotan akan diadakan pada Mac 2014. Bulan Mei, Bulan 5 Mei. hari bulan Mei Aha. 2014. Kenapa tertangguh juga di situ? 5 hari bulan Mei itu dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri untuk menandakan baginda adalah Sultan Johor yang moden kelima dalam era Johor moden. Dia ambil 5. Tetapi oleh sebab perkara yang tak dapat kita elakkan, iaitu persiapan-persiapan fizikal seperti menyediakan, membaik pulih Istana Besar tempat kita mengadakan hari ini, juga membaik pulih mahkota. Terpaksa kita hantar ke London misalnya, sebab mahkota ni tak digunakan selama 55 tahun. Ada dalam bank. Jadi kita kena keluarkan balik semula, nak hantar ke London, betulkan, polishkan, bersihkan dia punya batu-batu permata misalnya. Ya. Betulkan. Itu mengambil masa. Dalam 1.5 tahun baru siap. Itu bukan, itu berkandak kerja-kerja yang intricate, yang halus kita buat. Ya. Itu sebab masanya kita ada kelewatan sedikit. Tapi ini tak ada masalah, sebab bagaimana kita tahu bahawa istiadat kemangkotan Sultan Johor ni tidak ada berdasarkan apa-apa undang-undang, bahkan adalah satu tradisi dan boleh diadakan pada bila-bila masa Sultan itu bertitah, berkanak-kanak. Kita tengok Sultan Abu Bakar, dia dimahkotakan selepas 24 tahun menaiki tahta. Almarhum Ustaz Ibrahim 6 bulan selepas itu. Itu juga almarhum Ustaz Ismail. So masa kita tak berapa penting, tapi yang mustahak tu dijalankan istiadat itu dengan baik dan sempurna. InsyaAllah. Baik Datuk, dan satu persoalan ialah berkenaan dengan penglibatan daripada Tuanku sendiri ya dalam istiadat ini, kerana kita tahu Tuanku kepribadian adalah seorang yang sangat teliti dalam segala soal istiadat. Jadi penglibatan untuk selama perkara ini dirancang istiadat ini. Duli Yang Maha Mulia Tuanku memang mengambil berat dan prihatin pada setiap segi, daripada segi persiapan, daripada segi istiadat dan lain-lain. Tuanku bertitah untuk dihidupkan semula segala adat istiadat diraja dan adat istiadat Melayu yang digunakan, yang dilakukan, diperlakukan pada zaman sultan-sultan yang lalu. Misalnya, kita tengok seminggu lepas menaikkan bendera istiadat. Itu adalah satu istiadat yang dicipta oleh almarhum Sultan Abu Bakar. Istiadat bersiram misalnya, kita buat perlakuan itu adalah serupa dengan apa yang dijalankan semasa istiadat kemangkotan untuk Sultan Abu Bakar dan juga Sultan Ibrahim dan juga Sultan Ismail. Banyak kita ikut. Ya, Dari segi warisannya dikekalkan. Namun dari segi suntikan moden ada tak diterapkan dalam istiadat? Ada banyaklah yang moden. Misalnya kalau kita tengok kan, pakaian tuanku pun kita dah ubah. Kalau dulu pakai hitam, sekarang tuanku pakai biru. Istiadat-istiadat di siram tabal misalnya, kita dulu ada pancutan pada mulut singa. Sekarang tak ada, kita pakai batil sebab kita tak nak ada reference pada animals, pada binatang, tak kena pada tempatnya. Jadi ada unsur-unsur moden dan unsur-unsur keagamaan. Yang kita amat tertarik kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku ni, he is very, orang kata, involved. Dia mesti tengok kan, hatta kalau nak tengok kerusi pun, tuanku sendiri pilih design, pilih colour, dia test, dia duduk sendiri, height, comfort, berapa besar tu semua. Sebab Dan dia, dalam tempoh tu ada rasa tertekan ke Datuk? kita rasa suka. In fact, kita rasa amat bangga sebab dengan adanya panduan dan nasihat daripada tuanku, kita tahu kita adalah berjalan dalam atas landasan yang benar, yang betul. Tak ada kesilapan. Jadi memang tuanku melibatkan masa rehearsal sendiri. Sepatutnya kita buat rehearsal biasa, ramtai. Tapi tuanku sendiri datang 2-3 kali tengok, dia perhatikan. Sebab nak menentukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar.
Dan semuanya bakal terzahirkan dan kita bakal pertontonkan kepada anda dalam siaran secara langsung bersama dengan kami sehinggalah habisnya istiadat itu nanti. Walaupun bagaimana yang disebutkan Datuk tadi, istiadat ini telah dimulakan dengan mengikut tradisinya pada zaman almarhum Sultan Abu Bakar. Maknanya dengan istiadat meletak kerja dan sebagainya yang telah pun dimulakan pada 16 Mac 2015. Tapi apa pun, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda. Jadi terima kasih Datuk kerana bersama kami. Ya. Pastinya masa memang terhad kerana Datuk kena bergerak menuju ke Dewan Singgasana. Benar, ya. Jadi apa pun saya rasa cukup berbangga kerana kita berduduk di sini berdamping dengan orang yang menulis buku yang kita jadikan sumber rujukan utama sepanjang kita nak mengetahui tentang istiadat kemahkotaan. Okey, baik. Ya. Kita telah pun menyentuh tadi Hani, tentang istiadat-istiadat yang berlangsung dan kita ingin membawakan istiadat yang berlangsung pada 16 hari bulan Mac yang lalu di mana istiadat letak kerja telah pun dilangsungkan. Jadi untuk itu kami telah sediakan rakaman mengenai istiadat letak kerja. Saksikan. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Istiadat meletak kerja sempena kemahkotaan Sultan ke-5 bagi negeri dan jajahan Johor Darul Ta'zim telah berlangsung pada 16 Mac 2014 yang lalu. Tepat jam 9 pagi di Tugu Peringatan Istana Besar Johor Bahru, Datuk Penghulu Istiadat memulakan episod sejarah selepas 55 tahun dengan istiadat menyeru memulakan majlis. Dengar, dengar, dengar. Menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, dengan limpah perkenan tuanku supaya dimulakan istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia tuanku dengan istiadat meletak kerja. Dengan itu, bendera istiadat Kerajaan Johor akan dinaikkan dan dikibarkan mulai hari ini 16 Mac 2015 dan akan diturunkan pada 21 April 2015. Dengan pengumuman yang dibaca, bermakna tradisi warisan adat istiadat kerajaan moden Johor yang dinamakan istiadat kemahkotaan bermula. Tanda bermulanya istiadat diraja melalui kibaran bendera istiadat kerajaan yang dinaikkan oleh askar timbalan setia negeri Johor. Bendera kerajaan akan dikibarkan sepanjang tempoh istiadat kemahkotaan berlangsung dan setelah itu barulah bendera kerajaan akan diturun sebagai tanda berakhir acara sambutan. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Baik, kembali bersama saya Syuhaib bin Muhammad dan juga Hani Hamid. Bagi anda yang baru saja bersama kami, pastinya kami bawakan kepada anda istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Selepas 55 tahun inilah adat ini, istiadat ini dapat kita lihat dan sememangnya satu sejarah yang terakam dan keberadaan kita juga kerana sejarah lampau yang membawa kepada era kemodenan Johor pada ketika ini. Benar. Dan sebenarnya kisah tuanku Sultan Johor sendiri ialah agar istiadat kemahkotaan dibuat secara istimewa agar menjadi kenangan untuk keseluruhan rakyat negeri Johor turun-temurun khususnya dan juga pada generasi muda khasnya. Jadi rugi tidak kita menonton pada hari ini. Jadi bagi anda yang pastinya gadget di dalam tangan boleh mendapatkan apps baik menerusi smartphone maupun menerusi laman web kerana pada hari Jumaat yang lalu telah pun dilancarkan apps telefon pintar dan juga laman web sempena kemahkotaan ini. Jadi cari bahagian search type kemahkotaan dan di situlah anda akan dapat maklumat mengenai kemahkotaan dan segala maklumat tentang alat kebesaran, tentang perjalanan istiadat pada hari ini.
Ya, bilik buruan. Kita di luar perkarangan istana. Tetak buluh panjang 10, laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jejari 10, doa di pohon biarlah berkat. Begitulah hajat yang dipinta sepanjang berlangsungnya majlis tahlil dan doa kesyukuran pada 20 Mac 2015 yang lalu. Iaitu sehari sebelum istiadat siram tabal ke atas Sultan Johor ke-5 diadakan dengan penuh gilang gemilang. Kerabat-kerabat diraja juga turut sama-sama mendoakan agar kesejahteraan Sultan Johor serta istiadat kemahkotaan baginda Sultan berjalan lancar pada hari ini. Majlis yang bermula sebaik saja selesai solat maghrib dan solat hajat ini turut juga diadakan di semua masjid jami' di seluruh negeri Johor. Tujuannya untuk memberi peluang kepada rakyat baginda sama-sama memohon kehadrat ilahi agar acara yang lebih 55 tahun ditinggalkan ini berjalan sempurna sebagaimana tersurat dalam bicara adat istiadat Kesultanan Johor. Di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, bacaan Yasin oleh Mufti Negeri Johor, Datuk Muhammad Tahrir Syamsuddin. Lebat kebiri, pohonnya rata, dahan terikat tali perkata, doa diamin, hajat dipinta, mohon restu yang Maha Esa.
Semoga kesejahteraan dan kelancaran istiadat kemahkotaan Sultan Johor menambahkan lagi edisi Khazanah Warisan Kesultanan Johor yang unik, umpama tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Eksklusif, syarat dengan budaya istana dan gilang gemilang. Begitulah warisan tradisi Kesultanan Johor yang mewarnai perjalanan istiadat ketiga sempena kemahkotaan Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Majlis yang dinamakan Istiadat Siram Tabal di Panca Persada telah berlangsung pada 21 Mac 2015 di perkarangan Bukit Bintang, Istana Besar Johor Bahru. Dengan dihadiri oleh kerabat damping, istiadat siram tabal didahului dengan bacaan doa sebagai tanda memohon restu agar Sultan dan rakyat berada di bawah lindungan Allah. Menepati ciri-ciri adat istiadat Melayu, air dan sungai yang diambil dari 10 buah daerah dalam negeri Johor bagi menyempurnakan istiadat siram tabal. Selain berjuang untuk membersihkan diri, istiadat ini juga memperlihatkan bagaimana adat istiadat Kesultanan Johor memartabatkan agama Islam dalam apa jua upacara warisan adat diraja. Meskipun negeri yang diperintah oleh baginda bergelar Johor Moden. Setelah ditepung tawar dan bersiram tabal, bermakna baginda berdua telah bersedia untuk melalui satu istiadat penuh gemilang dan unik dalam sejarah Kesultanan Melayu, iaitu istiadat kemahkotaan yang berlangsung pada hari ini 23 Mac 2015. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku.
makanan yang kami dihidangkan ni bermacam-macam jenis. Okey, dan chef yang terlibat juga lebih kurang dalam 20 chef. Okey, di mana pemilihan menu dilakukan oleh tuanku sendiri. Okey, sebelum tu kita berjumpa dengan tuanku, menghadap tuanku dan memberi pilihan kepada tuanku untuk menu yang akan dihidangkan lah. Okey, tuanku bersetuju dan kita membuat food testing atau percubaan memasak, dan tuanku sendiri dan kerabat-kerabat tuanku serta tamu tuanku dah merasa makanan yang kita hidangkan. Okey, pada masa itu dalam 25 jenis hidangan yang kita sediakan untuk tuanku, dan tuanku telah memilih hidangan yang akan disantap oleh beliau pada 23 Mac ini. Okay, menu itu terdiri daripada makanan laut, okey, kemudian sup jernih ataupun sup konsome. Berikutnya adalah shobe, okey, kemudian makanan hidangan utama, okey, dessert dan pralines di akhirnya. Dan tuanku ni very knowledgeable atau pengetahuan tentang makanan. Okey, dah tentu tuanku suka makanan tempatan dan juga makanan barat. Okey, tuanku suka makanan yang jenis berpanggang, okey, seperti steak, daging, okey, dan juga makanan laut. Okey, tuanku suka makanan yang segar, okey, di mana makanan-makanan itu di-prepare ataupun raw material atau bahan mentah diimport. Okey, yang penting makanan itu adalah halal, okey, dan kami berdua, okey, syarikat kami Mas Awana dan associate bersama Chef Joe. So sama-sama kami bertengkulumus mendapatkan chef-chef yang terbaik, di mana chef-chefnya itu mendapat pencapaian yang hebat. Okey, di mana pasukan pernah ke negara luar seperti Luxembourg, Basel di Switzerland dan Erfurt di Jerman. Okey, termasuk dari saya dan chef-chef yang lain berjaya menaikkan nama Malaysia, okey, di mana kita memenangi beberapa pingat emas di luar negara, dan kita just assemble atau kita gabungkan chef ni supaya kita dapat mempersembahkan makanan yang paling hebat untuk tuanku. Masuk dulu, masuk dulu. Unik dulu. Sejukkan keadaan. Itulah. Kan tak panas. Masuk dulu. Tengok je dulu. Tengokkan apa. Jadi keluar dulu. Pantai kan dulu. Smart Eye.
Couldn't find a good choice for tour info research? Ask someone? Visit bookstores? Online research? Or simply find your own direction? Smart Mata Malaysia presents you a travel app, Smart Eye, an app with great range of resources about Malaysia. You can find information like tourist hotspot, dining, shopping and even medical and education tourism in Malaysia. Whether you're looking for a KL shopping tour or climbing trip at Kinabalu Mount, we provide destination details including location map for your direction. Besides guide feature, Smart Eye presents Special Eye, which covers events and festivities all year round in Malaysia. You can enjoy our hot deals too. Join our membership, simply grab any promotional deals, and have your redemption with QR code voucher. With all the benefits, now you can be your own tour guide and travel at better rates. Download and sign up now for free. Smart Eye, your eye to smart traveling. Dalam alam Kesultanan Melayu, pedang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Sultan dan Raja yang memerintah sesebuah jajahan. Bagi Johor Darul Takzim, pedang kerajaan di bahagian hulu terdapat simbol mahkota kerajaan serta monogram Sultan Ibrahim yang diperbuat daripada gading bersalut emas. Sarungnya pula diukir dengan jata kerajaan, simbol darjah kerabat dan darjah mahkota. Pedang kerajaan yang pernah dipersembahkan kepada almarhum Sultan Ibrahim pada tahun 1935 ini ditempah khas dari London, turut disenarai sebagai sebahagian daripada pakaian istiadat Sultan Johor sehingga hari ini.